Al-Quran, Datuk Dr. Haji Zahasan Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Firman Allah SWT dalam ayat ke-30, 31 dan 32 dari surah Yasin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya hasratan 'alal 'ibad ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون. صدق الله العظيم. Alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Tidak ada seorang rasul pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Tidak akan mereka mengetahui betapa banyak umat-umat sebelum mereka yang telah kami binasakan, bahawasanya orang-orang yang telah kami binasakan itu tidak kembali kepada mereka, dan setiap mereka semuanya akan dikumpulkan lagi kepada kami. Bagi tuan-tuan memiliki tafsir Ibn Katsir, tolong buka pada jilid ke-8 muka surat 19. Uraiannya, Ali bin Abi Talha berkata daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhum wa ardahum ajma'in, bahawa perkataan ya hasatan al-ibad ini berarti alangkah besarnya penyesalan terhadap hamba-hamba itu. Kerana alangkah celakanya hamba-hamba itu, kata ada berkata, celakanya hamba-hamba itu terhadap diri mereka sendiri kerana apa yang mereka sia-siakan dari perintah Allah, dan oleh sebab itu kelalaian mereka di sisi Allah SWT. Ada setengah kiraan baca ya hasatal ibadi ala anfusiha, alangkah ruginya penyesalnya mereka pada hari kiamat, mereka menyaksikan azab sebagaimana mereka dahulu mendustakan rasul-rasul, menentang perintahnya. Kerana di dunia dahulu mereka mendustakan para utusannya. Ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada seorang rasul pun datang kepada mereka, melainkan mereka selalu memperolok-olokkannya. Iaitu orang yang tidak beriman ni mendustakan, mengolok-olokkan, mengingkari kebenaran apa yang disampaikan oleh para nabi alaihi wassalam itu. Jadi muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita belajar dari sudut bahasa Arab, ini satu bahagian yang dipanggil sebagai, bila Allah Taala menyatakan ya hasratan al-ibad, maka ini adalah satu kata-kata yang menunjuk kepada tahassur. Ini adakah Allah SWT yang menyesal? Ta'ala Allah mimma yaquluna uluan kabira. Allah SWT bersifat dengan segala sifat kesempurnaan. Ini bukan satu penyesalan yang Allah SWT ungkapkan, tapi ia mungkin satu bab daripada isti'arah. Kata Al-Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya Anwarul Tanzil wa Asrarut Ta'wil, ini mungkin merujuk kepada maksudnya kalau seseorang itu lantas kasih sayangnya yang amat sangat kepada anak-anak, umpamanya seorang guru, dia bagi kepada anak-anak murid dia segala panduan untuk jawab peperiksaan, bagi soalan sport lagi, bagi soalan terpijak lagi, entah apa soalan lagi diberi, tapi malangnya si anak murid itu tak buat apa yang dia kehendaki, sedangkan semua ruang peluang telah diberikan. Kita jadi pesyarah kat universiti sebagai contohnya, kita pun sedih kalau anak murid tahun 4 final year gagal, sepatut keluar dah menggenggam segulung ijazah, tapi dia gagal. Maka inilah satu bentuk tahassur, talahuf, bagi menunjukkan min syiddati an-nadam, itu merujuk kepada talahuf, maknanya merujuk kepada satu keadaan yang sangat tinggi penyesalannya oleh pendidik itu sendiri, oleh ustaz itu sendiri, pesyarah itu sendiri, guru itu sendiri, oleh bapa itu sendiri. Ya Allah, anakku, ayah dah bagi engkau segala kemudahan, nak, ayah bagi engkau duit, ayah bagi engkau kereta, ayah bagi engkau allowance, ayah bagi engkau segala kemudahan, tapi tak sangka macam ni engkau buat. Jadi tentulah penyesalan itu bagi sifat satu makhluk, bukannya sifat Allah SWT. Namun demikian, untuk menampakkan kepada kita dahsyatnya keadaan itu, maknanya ala sabil isti'arah, kata Imam Al-Baydawi, ta'zim ma janahu ala anfusihim wa yu'ayyiduhu qira'atu ya hasrata. Jadi bagi merujuk kepada kiraan lain, dari sudut ya hasrata merujuk kepada bab isti'arah ini, bahawa Allah Taala merasa kesian sangat kepada si makhluk manusia yang telah diberi kemudahan ni tadi untuk mentaatinya, tetapi masih lagi gagal. Segala nikmat dicurahkan, tapi yang dipulangkan kepada Allah Taala adalah keingkaran. Inilah sifat manusia yang
amat merugikan diri mereka sendiri. Jadi di sini kalau kita lihat dari sudut bahasanya mungkin juga di'irab sebagai di sini mafhum mutlaq, iaitu merujuk kepada ya hasrata al-ibad, merujuk kepada alangkah ruginya ya hasrata al-ibad, merujuk kepada dahsyatnya perkara yang berlaku ini, bahawa mereka telah pun meninggalkan tanggungjawab dan mereka tidak mahu mengikuti jalan-jalan yang diberikan dengan berbagai nikmat yang dicurahkan, dengan berbagai kemudahan yang diadakan, tetapi masih lagi mereka ini menolak, ingkar, tak mahu menggunakan akal mereka mengikuti kebenaran-kebenaran yang ditunjukkan itu. Jadi muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi sekalian, ayat ini bagi menggambarkan kepada kita keadaan manusia bila dibangkitkan kelak, betapa mereka ni berada dalam kerugian. Bahkan orang beriman pun minta untuk dikembalikan ke dunia, asa an yazdad amalan, mudah-mudahan kalau dibalik ke dunia dia boleh menambah lagi amal soleh yang dilakukan. Bahkan orang mati syahid pun ingin kembali semula ke dunia, kerana dengan kesempatan yang ada dia ingin mati syahid buat kali yang kedua, melihat kepada tingginya darjat yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang beriman dengan sebab amal salih mereka lakukan itu, apatah lagi si kafir. Jadi dalam sebahagian daripada kitab tafsir mengatakan bahawa ya hasratan al-ibad ini seperti disebut oleh Al-Imam Al-Mawardi dalam tafsirnya An-Nukas wal-Uyun, bahawa di sini merujuk kepada kata-kata malaikat, iaitu al-ibad, malaikat merasakan alangkah ruginya manusia ini kerana segala peluang yang telah diberikan, nabi-nabi diutuskan, nikmat yang dicurahkan, segala kemudahan yang diberikan, zuriat yang diberikan untuk mereka, tapi semua itu tidak membantu mereka untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab perkataan ibad ini adalah merujuk kepada hamba-hamba yang baik, jamak kepada abdun, ibadur rahman. Jadi orang yang baik dipanggil sebagai ibad, orang yang saleh dipanggil sebagai jamak abd, itu adalah ibad. Manakala orang yang tidak beriman, yang ingkar, mereka tidak layak menggunakan jamak perkataan ibad ini. Mereka dijamakkan dengan abid. Abdun jamak ada dua, sama ada ibad, iaitu merujuk kepada mereka yang bertakwa. Sebab itu kita lihat dalam surah Al-Furqan Allah menyatakan wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Tapi mereka yang ingkar, yang menolak, yang fasik, mereka tidak layak disandarkan nama ini, dinisbahkan dengan ibad ini. Mereka akan pakai perkataan abid. Maka di situ kata yang menunjukkan, kata Imam Mawardi dalam salah satu pandangannya, ibad ini adalah kesesalan yang timbul pada para malaikat, kerana para malaikat ni merupakan golongan yang penyayang kepada orang beriman, kepada manusia. Maka mereka yang mengetahui asal-usul ciptaan manusia daripada Adam lagi, ketika mereka berdiskusi minta kepada Allah SWT dahulu mengapa mereka tidak dijadikan khalifah, maka Allah telah bekalkan kepada manusia ni begitu sofistikated potensi-potensi hidayah yang ada pada dirinya. Maka malaikat merujuk kepada keadaan itu, agaknya mengatakan betapa ruginya manusia ni dengan segala kemudahan yang ada, tapi mereka gagal untuk menggunakan potensi hidayah itu. Jadi ya hasratan al-ibad ma ya'tihim rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Tak ada satu pun apa yang mereka terima melainkan mereka memperolok-olokkannya. Sebab itu dalam ayat yang lalu ketika kita bacakan in kanat illa sayhatan wahida fa idahum khamidun, maka perkikan itu berlaku dalam perkataan khamid, maka hukuman yang dikenakan buat mereka ni hanya layak dihangus, dibakar sahaja. Kerana perkataan khamidun ini maitun syubihu bin nar, dia rujukkan sebagai ramat, iaitulah abu yang kalau dibayangkan dibakar itu memang tak ada apa yang tinggal. Hukuman yang dikenakan dengan sayhah ini tadi mengakibatkan semua yang ada di situ ila annal hayy kanar asati'a wal mait karamadiha. Jadi ditamsilkan mereka yang kena hukuman itu seperti api yang bakar hangus sehingga jadi debu. Kenapa? Kerana tidak mahu menggunakan jalan atau potensi yang ada pada diri untuk kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu dalam ayat yang berikutnya ya hasratan al-ibad ini kaitannya dengan ayat yang lalu. Kata para ulama tafsir macam Al-Mawardi ini bahawa para malaikat melihat apa yang berlaku itu, timbul kesalahan di mereka, betapa manusia tidak menggunakan nikmat yang Allah berikan. Maka kesudahan seperti itu sangat layak buat mereka. Kemudian bila Allah SWT menyatakan dalam ayat ini, alam yarau kam ahlakna qablahum min quruni annahum la yarji'un. Tidakkah mereka mengetahui betapa banyaknya umat sebelum itu yang telah kami binasakan, bahawasanya orang itu tidak akan kembali kepada mereka, iaitu tidak dapat mereka mengambil nasihat orang-orang Arab musyrikin Quraisy yang kita pelajari pada awal ayat ini ditujukan kepada mereka. Mereka melihat semua yang berlaku itu keliling mereka. Mereka nak pergi ke negara Syria, negara Syam, mereka akan melalui Madain Saleh, tempat dibinasakan kaum Nabi Saleh
saleh yang ingkar, yang telah menyembelih unta yang Allah berikan sebagai mukjizat Nabi itu, dan mereka lalu di bahagian atasnya ke tempat-tempat lain, umpamanya laut mati, yang dijelaskan oleh kebanyakan daripada para geografi, seperti ditarjihkan oleh para ulama tafsir macam Ibn Katsir sendiri, macam Ibn Ashur, dan ramai para ulama tafsir mengatakan itulah dia bumi kota Sodom yang pernah dihapuskan oleh Allah SWT kerana penyimpangan dilakukan oleh penduduk di situ, kebejatannya mereka mendatangi lelaki sama lelaki, penipuan dalam perniagaan, perempuan dengan perempuan, lesbiannya, homoseksnya, maka di situ yang telah dihapuskan oleh Allah. Orang dapat melihat itu semua. Apakah mereka tidak melihat? Alam yarau kam ahlakna qablahum min quruni annahum ilaihim la yarji'un. Tidakkah mereka tahu bahawa semua yang telah pergi itu tak akan kembali? Dalam kitab tafsir mengatakan, contohnya Al-Kashaf sendiri menyatakan ada sebahagian daripada penyokong kuat Sayyidina Ali karramallahu wajhah yang berkata bahawa Sayyidina Ali akan datang semula sebelum berlakunya kiamat. Ini pandangan yang dirujuk seolah-olah seperti Nabi Isa AS yang akan kembali kepada umat ini untuk membetulkan kebengkokan yang berlaku dalam akidah Nasraniyah, Kristian. Maka sebahagian daripada penyokong-penyokong tegar Sayyidina Ali mengatakan Sayyidina Ali pun akan kembali. Mendengar kata-kata ini, Abdullah bin Abbas ataupun Abdullah bin Mas'ud berkata, mereka ni bagaimana hukum kita berkahwin dengan wanita-wanita mereka? Bagaimana hukum faraid mereka? Bahawa golongan yang mengatakan bahawa Sayyidina Ali akan kembali semula ke dunia, mereka ini tidak membaca ke ayat yang disuruh oleh Allah ni? Annahum ilaihim la yarji'un. Bahawasanya orang yang telah mati ni tidak akan dapat kembali. Dia tak akan dapat kabar kepada kamu apa yang berlaku. Jadi dalam ayat ini menunjukkan kepada sekalian orang musyrikin yang ada di kota Mekah yang menentang Nabi SAW supaya mereka berjaga-jaga. Tidak ada berita yang sampai kepada mereka selepas daripada orang itu telah pergi, tetapi buktinya masih banyak. Dan ayat-ayat diturunkan ini sepatutnya menyumbang pada kesuburan iman mereka untuk mengikut Nabi SAW. Jangan jadi seperti golongan etis yang mengatakan in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr. Surah Al-Mu'minun ayat ke-37. Orang-orang etis ini berkata itu hanyalah kehidupan dunia kami saja. Macam ada seorang penyair. Penyair ini berkata, adakah aku berjalan di tempat itu ataupun aku ditentukan? La adri. Adakah aku akan bangkit semula? La adri. Ni syair yang terkenal bagi orang belajar bahasa Arab. Mereka tahu syair la adri ni. Dia sentiasa mengatakan la adri, aku tidak tahu. Orang kafir tidak ada kompas dalam hidup. Orang beriman, kompasnya adalah Al-Quran, sunnah Nabi SAW. Maka ayat-ayat diturunkan ini sepatutnya membugarkan dalam diri mereka, menyegarkan kepada kefahaman adanya kebinasaan, hukuman, seksa yang Allah kenakan itu. Maka jangan ulangi kesilapan bangsa-bangsa yang pernah dihapuskan oleh Allah SWT sebelum itu. Alam yarau kam ahlakna qablahum min quruni annahum ilaihim la yarji'un. Maka ini adalah satu perkara yang telah kamu lihat berlaku keliling kamu, sepatutnya menimbulkan keinsafan untuk kamu ikut Allah SWT, ikut perintah Nabi yang dibawakan. Wa in kullu lamma jami'un ladaina muhdarun. Dan setiap mereka akan dikumpulkan lagi kepada kami, iaitu semua umat ni akan bahasa Arab merujuk pada kulun dengan jami'. Apa beza ni tuan-tuan? Ini bahasa Arab. Kulun dengan jami', kita belajar ini mungkin dalam bab taukid ke ataupun dalam bab usul fiqih ke. Apakah maksud perkataan yang digunakan oleh Allah kat sini? Kulun, kenapa diulang lagi sekali perkataan jami'? Ni ada jawapannya. Bahawa perkataan jami' ni, satu perkara yang saya nak sebut pada tuan-tuan, ia adalah merujuk kepada macam orang Arab panggil maktul, qatil. Maka kadang-kadang isim fa'il membawa makna maf'ul. Macam asir. Asir maknanya orang yang ditawan. Sama dengan maksur. Yang sama karih. Jadi makruh. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan Allah sekalian, ini ada satu perkara yang bahasa Arab yang menarik untuk kita bincangkan. InsyaAllah saya akan sambung lagi isu berkaitan dengan menziarahi tempat-tempat seperti laut mati, kaitannya dengan hukuman yang pernah Allah turunkan. Apakah itu dilarang seperti mana dilarang Nabi untuk para sahabat duduk menceduk air yang terdapat di Madain Saleh. InsyaAllah dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.